Saudara yang dihormati sekalian, kami dalam satu misi jelajah ke seluruh negara dengan membawa ekspresi hijau anak muda yang satu ketika dahulu bermula daripada negeri Kedah, Darul Aman, berhimpun di stadium. Kemudian kita menjelajah ke satu negeri, dan hari ini di Sabah, insya-Allah besok di Sarawak. Saudara yang hormati sekalian, jelajah ini adalah untuk menemui semua anak-anak muda di seluruh negara bagi menyampaikan mesej bahawa insya-Allah pilihan raya umum yang ke-13 adalah merupakan pilihan raya umum milik anak-anak muda untuk bangkit membuat perubahan. Takbir! Kerana kita telah dapat mengesah bahawa hampir 50% pengundi yang akan mengundi dalam pilihan raya umum yang ke-13 adalah terdiri dari kalangan pengundi-pengundi muda. Artinya masa depan negara di tangan anak muda. Tanpa kita memperkecil, tanpa kita merendah-rendahkan undi daripada pengundi-pengundi di segmen yang lain, pengundi wanita sebagai contoh, ataupun pengundi veteran. Tetapi menepati 46, hampir 50% adalah pengundi muda. Ini merupakan angka yang besar, angka yang nantinya akan menentukan masa depan negara. Apakah negara ini akan dibiarkan terus berada di bawah pemerintahan yang penuh dengan korupsi? Apakah pemerintahan negara ini akan terus dibiarkan berada di bawah pemerintahan yang menyeleweng dan menyalahgunakan kuasa? Apakah negara ini akan terus dibiarkan untuk berada di bawah pemerintahan yang melakukan kezaliman, penindasan dan ketidakadilannya ke atas rakyat? Semuanya adalah terpulang kepada sikap anak muda. Kalau anak muda masih mahu memilih Barisan Nasional, maka Barisan Nasional lah yang akan terus kekal memerintah. Tetapi jika sekiranya anak muda mahu bangkit untuk melakukan perubahan, setelah menyaksikan penderitaan, kesengsaraan rakyat berada di bawah pemerintahan Barisan Nasional, setelah menyaksikan kepincangan, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, ketirisan dalam pengurusan dana ekonomi negara, maka pada waktu itu anak-anak muda mesti bangkit untuk melakukan perubahan dalam pilihan raya umum yang akan datang dengan memberikan undi tanpa belah bagi kepada Pakatan Rakyat, insya-Allah. Jadi saudara yang dihormati sekalian, artinya ialah saudara mesti menggunakan kuasa yang berada di tangan saudara. Kuasa rakyat yang menjadi hakim. Tak betul kalau wakil rakyat, kalau pemimpin sama ada adun ataupun ahli parlimen datang mengugut rakyat. Sesiapa yang tidak memberi undi kepadanya, maka dia akan ambil tindakan kepada rakyat yang tidak memberi undi kepadanya. Itu silap. Sepatutnya kita yang mesti mengugut mereka. Wahai kamu ahli Dewan Undangan Negeri, wahai kamu ahli parlimen, jika sekiranya kamu tidak tadbir negeri ini, tidak jaga ekonomi negara ini, tidak jaga politik tanah air ini, tidak jaga rakyat dalam negara ini dengan baik, maka kami tidak akan undi kamu. Kami akan undi orang lain selepas daripada ini. Sepatutnya kita mengugut mereka, sebab kuasa undi berada di tangan kita. Tapi apa yang berlaku? Mereka yang ugut kita supaya kita beri undi kepada mereka. Ini sudah terbalik. Ini sudah terbalik. Sebab itu anak muda mesti berani. Dan apabila kita bercakap soal perubahan, mesti ada keberanian. Tidak mungkin perubahan ini boleh dilakukan tanpa ada keberanian. Dan sudah tentulah sifat anak muda itu berani. Sudah tentulah sifat anak muda itu berani. Kalau seorang ibu tua seperti ini sanggup bersuara dengan penuh berani, jangan sampai nanti saya suruh tukar seluar pakai kain batik. Anak-anak muda mesti berani. Antara berani ialah berani untuk mengambil risiko, berani untuk berdepan dengan tekanan, ugutan, ancaman daripada pihak pemerintah yang tidak bertanggungjawab ini. Yakinlah
Apabila kita telah berjaya melakukan perubahan ini, kita tukar kerajaan, maka pada waktu itu kita akan dapat menikmati suatu yang tidak pernah kita dapat lihat sebelum daripada ini di zaman kerajaan Barisan Nasional. Antaranya ialah kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk kita menyatakan pandangan dan pendirian kita, kebebasan melalui media, yang mana ini adalah merupakan suatu yang disekat sejak sekian lama oleh kerajaan Barisan Nasional. Begitu jugalah kita akan dapat mula hak kita. Antara hak yang paling dinanti-nanti oleh rakyat, terutamanya masyarakat Marahin, ialah hak mereka untuk memiliki tanah. Hak mereka untuk memiliki tanah. Saya tak pasti di kampung ini, kalau di tempat saya di Semenanjung, di kawasan Felda umpamanya, masih ada di kalangan tanah rancangan Felda yang belum dapat memiliki geran tanah yang telah mereka usaha sejak puluhan tahun yang lalu. Mereka telah membanting tulang, mereka telah mengabdikan diri kepada tanah, memberi kebajikan kepada tanah, hidup, berkeluarga, beranak, bercucu, masih belum dapat geran tanah, walaupun tanah itu hanyalah suku ekar ataupun sekangkang kera. Begitulah kerajaan Barisan Nasional mentadbir dan memerintah. Cuba kita tengok waktu kita memimpin Terengganu satu ketika dahulu. Ingat, pada tahun 99 kita menang di Terengganu sebelum kita jatuh pada tahun 2004. Hanya dalam tempoh 3 tahun, saudara. Saya ulang balik. Hanya dalam tempoh 3 tahun kita memimpin kerajaan negeri Terengganu di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Tuan Guru Haji Abdul Hadi selaku Menteri Besar pada waktu itu, telah meluluskan lebih 50,000 geran tanah kepada rakyat dalam tempoh 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun 50,000 geran tanah diberikan kepada rakyat. Artinya apa? Artinya kalau kita urus negara, urus kerajaan negeri dengan adil, dengan saksama, dengan telus, insya Allah kita boleh tunaikan amanah itu untuk diberikan kepada rakyat. Tapi apa yang berlaku di bawah kerajaan Barisan Nasional, dengan kuasa yang ada pada mereka, mereka cuba mengagihkan kekayaan itu di kalangan orang-orang kaya, di kalangan pemimpin, di kalangan kroni-kroni mereka, dengan membiarkan rakyat terus dalam keadaan terinaya dan tertindas. Inilah perubahan yang kita nak buat. Mungkin kita tidak alaminya itu, mungkin. Kemungkinan kita tidak mengalaminya ataupun tidak menghadapi kesengsaraan itu. Tetapi pikirlah saudara-saudara kita. Kita pikirkanlah sahabat handai kita. Kita pikirkanlah rakan-rakan kita, terutama di negeri Sabah. Saya tadi diberitahu oleh seorang sahabat di Kota Kinabalu tadi, ada satu kawasan dia pergi. Dia sebut nama Western, apa nama kota itu? Western apa, depan ada Western. Ulu Western. Apa nama? Dia kata 1 minggu ada air, 3 minggu tak ada air. Ha? Saya lupa nama. 3 minggu tak ada air, 1 minggu ada air. 3 minggu tak ada air, 1 minggu ada air. Padahal negeri Sabah ini antara negeri yang kaya. Kemana perginya hasil kekayaan negeri itu kalau tidak telah diseleweng oleh kerajaan Barisan Nasional? Saudara setuju? Saudara setuju tak hasil kekayaan Sabah ini sangat melimpah? Dia dikurniakan oleh Allah, dikurniakan oleh Tuhan yang Maha Mencipta. Tapi soalnya kemanakah kekayaan itu dialirkan? Patutnya negeri Sabah ini, dia dengan hasil minyak yang dikurniakan, dengan hasil lautnya, dengan hasil tanamannya, menjadikan rakyat hidup selesa. Tapi saya lihat bagaimana kekayaan itu diambil, hanya dipulangkan kepada kroni-kroninya, orang-orang tertentu, berlegar di kalangan orang-orang kaya yang tertentu. Yang kaya terus kaya, yang miskin terus tertindas. Ini yang kita nak ubah. Sebab itulah Datuk Seri Tuan Guru tadi telah mengisytiharkan di Kota Kinabalu tadi ucapannya yang cukup menarik. Dia kata apa? Dia kata kalau Pakatan Rakyat memerintah, kita akan pastikan kekayaan di negeri Sabah ini akan turun kepada rakyat negeri Sabah secukupnya dan tidak akan dipunggah ke Putrajaya. Sehinggalah kalau ada lebih, baru kita hantar ke Kuala Lumpur. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, kekayaan negeri Sabah dipunggah ke Kuala Lumpur, dipunggah ke Putrajaya, dipulangkan balik dalam persen yang kecil. Kemudian itulah rakyat Sabah terpaksa membahagi-bahagikan dalam persen yang kecil. Ini adalah perspektif Islam. Islam mengajar kita begitu, untuk berlaku adil
dan memberikan hak kepada mereka yang berhak untuk memilikinya. Dan apabila kita mentadbir memerintah, bergantung kepada hukum agama, bergantung kepada ketetapan syariat. Kita ada satu lagi penghakiman selain daripada hakim rakyat, yaitu penghakiman daripada Allah Jalla wa'ala. Kita mungkin lepas di atas dunia dengan penyelewengan yang dilakukan, tapi kita tak selamat dalam kubur kelak. Kita tak selamat di akhirat kelak. Inilah yang menakutkan pemimpin yang bertakwa, dan inilah yang menakutkan pemimpin yang beriman. Justru pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang beriman sekali-kali tidak akan menyeleweng dan melakukan salah guna kuasa apabila dia diberikan mandat. Untuk itulah kita tahu pilih. Kita mesti tahu pilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Sama ada pemimpin bertakwa atau pemimpin yang korup. Terserah kepada saudara. Tepuk dada, tanyalah itu. Oleh kerana petang ini petang santai, saya tak bercakap panjang. Kita mungkin boleh berinteraksi, berdialog secara santai. Jadi mudah-mudahan saya harap saudara dapat bawa risalah ini, kesedaran ini kepada rakan-rakan yang lain yang tidak hadir pada petang ini, insyaAllah. Boleh? Balighu asyashidu minkumul ghaib. Sampaikan olehmu yang hadir kepada yang tidak hadir untuk memahami apa yang telah kita bincangkan pada petang ini. Sekarang itulah aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, 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 walillahil hamd.